可信。
Salam sejahtera. Saya Raja Puteri Atilia Raja Harun dan kini saya berada di bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Tujuan saya berada di sini adalah untuk mendapatkan selayang pandang mengenai bahagian pemakanan dan perkhidmatan pemakanan di Malaysia. Bahagian pemakanan merupakan satu bahagian di bawah Program Kesihatan Awam Kementerian Kesihatan Malaysia. Objektif bahagian ini adalah untuk menilai dan memantau taraf pemakanan masyarakat, mempromosikan amalan pemakanan sihat dalam kalangan masyarakat, mencegah dan mengawal masalah pemakanan yang berkaitan dengan kekurangan dan berlebihan zat makanan. Program dan aktiviti pemakanan yang dilaksanakan adalah berpandu kepada dasar pemakanan kebangsaan Malaysia dan pelan tindakan pemakanan kebangsaan Malaysia di samping dasar, strategi dan pelan jangka panjang dan jangka pendek negara seperti Rancangan Malaysia dan strategi global seperti Matlamat Pembangunan Mampan atau Sustainable Development Goal SDGs. Pegawai Sains Pemakanan atau nutritionist di Kementerian Kesihatan Malaysia berperanan memberi perkhidmatan pemakanan di peringkat klinik kesihatan, hospital dan juga komuniti. Perkhidmatan yang diberi merangkumi aktiviti berbentuk advokasi, promosi, pemulihan dan intervensi pemakanan. Pelaksanaan program dan aktiviti pemakanan mensasarkan semua peringkat umur dari ibu hamil, bayi dan kanak-kanak sehingga ke warga emas. Penjagaan pemakanan ibu hamil, bayi dan kanak-kanak dalam tempoh 1000 hari pertama kehidupan amatlah penting kerana ianya sangat kritikal bagi memastikan pertumbuhan kanak-kanak yang optimum serta pencegahan penyakit berkaitan pemakanan di kemudian hari. Ini termasuklah pemantauan peningkatan berat badan dan runding cara pemakanan bagi ibu hamil serta promosi penyusuan susu ibu. Status pemakanan bayi dan kanak-kanak dipantau secara berkala di klinik-klinik kesihatan. Selain itu, pendidikan dan runding cara pemakanan diberikan kepada ibu-ibu bagi memastikan anak-anak mereka diberi makanan yang berkhasiat mengikut jenis, sukatan dan kekerapan yang disarankan. Ibu-ibu juga diperkasa dengan kemahiran ini melalui aktiviti demonstrasi masakan yang diadakan di klinik-klinik kesihatan dan di peringkat komuniti. Sebagai salah satu inisiatif bagi membantu kanak-kanak yang mengalami masalah kekurangan zat makanan daripada keluarga yang kurang berkemampuan, program pemulihan kanak-kanak kekurangan zat makanan PPKZM dilaksanakan. Dalam program ini, kanak-kanak yang layak diberi bantuan makanan asas setiap bulan sehingga mereka pulih. Program yang mensasarkan kanak-kanak orang asli atau peribumi di kawasan yang bermasalah turut dilaksanakan dengan penglibatan komuniti setempat. Program ini dipanggil Program Community Feeding, PCF. Nutritionist berperanan dalam pembentukan dan pemantauan menu di taska, tadika, tabika dan prasekolah bagi memastikan kanak-kanak memperolehi makanan berkhasiat mengikut keperluan mereka. Nutritionist juga memainkan peranan yang penting bersama dengan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memberi input teknikal berkaitan dengan pemakanan seperti garis panduan pengurusan kantin sekolah sihat, kurikulum sekolah dan menyediakan persekitaran yang menyokong amalan pemakanan sihat di sekolah bermula dari awal usia. Melalui bimbingan nutritionist, pakej makanan berkhasiat turut disediakan kepada pelajar di semua sekolah yang melaksanakan program hidangan berkhasiat atau HITS. Selain itu, inisiatif cara hidup anda terbaik atau sihat turut dilaksanakan dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru iaitu PIBG bagi menangani masalah obesiti di kalangan kanak-kanak sekolah. Bagi menangani isu pemakanan dalam kalangan orang dewasa seperti masalah obesiti, pelbagai aktiviti advokasi dan intervensi yang interaktif turut dijalankan seperti program intervensi di tempat kerja kepada individu yang berlebihan berat badan atau obes yang dikenali sebagai program pengurusan berat badan Trim and Fit. Inisiatif penyajian hidangan sihat semasa mesyuarat PHSSM yang dilaksanakan bagi mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pemakanan sihat di tempat kerja. Inisiatif ini merangkumi pelabelan kalori,
pengasingan gula daripada minuman panas dan hidangan buah dan sayur serta air kosong. Di peringkat komuniti pula, Pusat bagi Penyebaran Maklumat Pemakanan kepada Masyarakat telah dibangunkan, iaitu Pusat Maklumat Pemakanan atau PMP dan Dapur Sihat Masyarakat atau DSM. Bagi mendidik masyarakat mengenai pemilihan produk makanan yang lebih sihat, terutamanya yang kurang gula, garam, lemak serta tinggi kandungan serat, aktiviti promosi pemakanan di pasaraya turut dijalankan oleh nutritionist. Kolaborasi dan kerjasama secara berterusan dengan pihak industri makanan juga telah diberi penekanan. Antara usaha yang dijalankan adalah inisiatif logo pilihan lebih sihat, Healthier Choice Logo, HCL. HCL memudahkan pengguna membuat pilihan yang bijak dengan mengenal pasti produk yang lebih sihat dalam kategori makanan yang sama. Selain itu, inisiatif kafeteria sihat dan latihan catering sihat kepada pengusaha makanan turut dilaksanakan bagi menyediakan persekitaran yang dapat membantu masyarakat mengamalkan pemakanan sihat. Nutritionist turut aktif menjalankan advokasi pemakanan melalui pelbagai medium, termasuk ceramah dan pameran, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube, serta di media arus perdana yang lain. Ini bagi memastikan penyebaran maklumat pemakanan yang meluas. Jalinan kerjasama yang melibatkan pelbagai pemegang taruh dilaksanakan secara berterusan. Ini termasuk aktiviti-aktiviti sempena sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia, Bulan Pemakanan Malaysia, kempen kurangkan gula dan kempen kesegaran kalori di kawasan rehat dan rawat. Sebagai peneraju pemakanan dalam negara, kami beriltizam untuk mewujud dan menyediakan perkhidmatan pemakanan yang berkualiti untuk penduduk Malaysia melalui perancangan yang strategik, pelaksanaan yang efektif, pemantauan dan penambahbaikan yang berterusan ke arah meningkatkan taraf pemakanan individu dan masyarakat. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai bahagian pemakanan dan ingin berinteraksi dengan nutritionist di Kementerian Kesihatan Malaysia, sila layari laman sesawang dan media sosial bahagian pemakanan seperti yang tertera.
Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri. Yang berbahagia Datuk Sri Dr. Adham bin Baba, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi bin Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan 1. Yang berhormat Datuk Dr. Mah Hang Sun, Timbalan Menteri Pendidikan 2. Yang berhormat Datuk Aaron Agodagang, Timbalan Menteri Kesihatan 2. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara. Yang berbahagia Datuk Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan. Yang berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan. Div-div kehormat serta para hadirin yang dihormati sekalian. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan di atas penyertaan anda untuk sama-sama menyaksikan secara maya Majlis Perancaran Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia 2.0 atau dikenali sebagai DPKM 2.0. Majlis ini merupakan anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia dan dipancarkan di Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia. Hadirin sekalian, sebelum acara diteruskan, majlis menjemput Ustaz Muhammad Isa bin Abdullah untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim. Ya Allah, di petang yang mulia ini, kami menadah tangan merafakkan rasa kesyukuran kehadratmu kerana dengan izin dan inayahmu jua dapat kami berhimpun bersama di Majlis Pelancaran Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia DPKM 2.0 dengan tema kesejahteraan pemakanan tanggungjawab bersama yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Allahumma ya Karimu ya Rahim. Kami semua memohon restu dan keredaanmu. Semoga majlis ini berjalan dengan lancar, selamat dan berjaya. Mendapat restu dan perlindungan di bawah lembayung zilmu serta berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon kepadamu, tingkatkanlah kesedaran, upaya dan azam kami untuk mengamalkan pemakanan seimbang, halal dan sihat serta meninggalkan amalan pemakanan yang tidak sihat dan mudarat supaya dengannya dapat meningkatkan kesihatan kami yang sungguh bernilai ini. Kami juga berharap kepadamu, kau tingkatkanlah tahap kesihatan dan imuniti di kalangan masyarakat kami supaya kami terhindar dari terkena wabak penyakit COVID-19 ini. Kau sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang bertarung melawan penyakit ini. Kau berilah kekuatan, semangat dan kecekalan hati kepada petugas barisan hadapan kami dalam menangani pandemik ini. Semoga dengan usaha yang kami laksanakan ini akan mampu memberi kemenangan kepada kami serta mengawal dan membendung pandemik ini dari terus menular dalam negara kami yang tercinta ini. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Isa bin Abdullah di atas pimpinan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini akan berjalan lancar dengan kehendaknya, insya-Allah. Hadirin sekalian, majlis pada hari ini bertemakan kesejahteraan pemakanan tanggungjawab bersama. Tema ini selari dengan mandat dan visi DPKM 2.0. DPKM 2.0 merupakan edisi semakan DPKM 2005 yang telah dikemas kini dengan mengambil kira hala tuju negara dan komitmen berkaitan pemakanan di peringkat kebangsaan dan global.
Sebagai pembuka acara, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham bin Baba, Menteri Kesihatan, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan selaku penganjur majlis pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih, saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Mat Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi bin Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan 1. Yang Berhormat Datuk Dr. Mah Hansun, Timbalan Menteri Pendidikan 2. Yang Berhormat Datuk Aaron Ago Dagang, Timbalan Menteri Kesihatan 2. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara. Yang berbahagia Datuk Ahmad Syafiq bin Abdullah, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan. Yang berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan. Div-Div Kehormat serta para hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama pada majlis pelancaran Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia 2.0 yang diadakan secara maya pada hari ini. Kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Mat Yassin, Perdana Menteri, di atas kesudian untuk menyempurnakan majlis pelancaran ini. Yang Amat Berhormat Tan Sri dan sidang hadirin sekalian, Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia yang pertama telah diluluskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada tahun 2003. Dasar ini telah disemak semula agar selaras dengan perkembangan isu-isu semasa, termasuk peningkatan beban berganda, mal pemakanan dan penyakit-penyakit tidak berjangkit berkaitan pemakanan. Semakan ini juga selaras dengan komitmen negara di peringkat nasional dan global, seperti Matlamat Pembangunan Mampan 2015 hingga 2030, Sasaran Pemakanan Global 2025, Rancangan Malaysia ke-12 dan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Usaha-usaha bagi menyemak semula Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia 2.0 telah dilakukan oleh Kumpulan Kerja Teknikal Dasar Pemakanan di bawah Jawatankuasa Penyelaras Kebangsaan untuk Makanan dan Pemakanan. Kumpulan kerja teknikal ini dianggotai oleh wakil-wakil kementerian serta agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Dasar ini telah diluluskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada Jun 2021. Yang Amat Berhormat Tan Sri dan sidang hadirin sekalian, majlis pelancaran pada hari ini bertujuan memperkenalkan Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia 2.0 kepada semua pihak selaras dengan tema Kesejahteraan Pemakanan Tanggungjawab Bersama. Ianya juga tepat pada masanya ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19 sehingga kini. Penyakit maut ini belum ada penawarnya. Selain vaksinasi, amalan pemakanan sihat adalah sangat penting dan perlu dititik beratkan bagi membina dan mengekalkan ketahanan badan terhadap jangkitan penyakit. Akhir kata, sekali lagi kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang memberikan sokongan penuh terhadap dasar ini. Kami berharap dengan kerjasama semua pihak, visi dasar iaitu memastikan kesejahteraan pemakanan rakyat dapat dicapai. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham bin Baba, Menteri Kesihatan, atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Semoga harapan yang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri sebentar tadi dapat direalisasikan dengan penlibatan daripada semua pihak. Seterusnya hadirin sekalian, sampailah masanya ke acara yang dinantikan. Marilah kita bersama-sama menghayati ucapan perasmian yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat
Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Mohamad Yassin, Perdana Menteri dan seterusnya merasmikan Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia DPKM 2.0. Dengan segala hormatnya, Majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Mohamad Yassin. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham bin Baba, Menteri Kesihatan Malaysia. Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi bin Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan 1. Yang Berhormat Datuk Aaron Ago Dagang, Timbalan Menteri Kesihatan 2. Yang berbahagia Datuk Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia. Dewan kehormat, saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua? Saya doakan saudara dan saudari sihat walafiat sentiasa. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia kita dapat bersua secara maya pada petang ini bagi menyempurnakan Majlis Pelancaran Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia DPKM 2.0 dengan bertemakan kesejahteraan pemakanan tanggungjawab bersama. Kita semua maklum bahawa pemakanan sihat merupakan kunci kepada kesihatan yang baik. Makanan juga merupakan asas kepada keperluan kehidupan. Sehubungan dengan itu, pembangunan sosioekonomi yang pesat di Malaysia, termasuk perubahan dalam gaya hidup dan amalan pemakanan, telah memberi kesan kepada kesejahteraan pemakanan dan pola penyakit dalam masyarakat. Keadaan ini menyebabkan negara kini sedang berhadapan dengan masalah beban berganda, mal pemakanan dengan peningkatan kadar obesiti di setiap peringkat umur dan masalah kekurangan pemakanan terutamanya dalam kalangan kanak-kanak bawah umur 5 tahun yang memerlukan perhatian yang serius. Masalah mal pemakanan merupakan satu krisis kesihatan sejagat, terutamanya di saat pandemik COVID-19 sedang melanda seluruh dunia, termasuklah negara kita. Selain daripada beban penyakit tidak berjangkit yang berpunca daripada pemakanan seperti diabetes dan darah tinggi, Jabatan Perangkaan Malaysia menganggarkan pada tahun 2030, Malaysia akan mencapai status negara tua dengan peratus penduduk berumur 60 tahun dan ke atas adalah 15.3%. Dengan kenaikan angka-angka yang membimbangkan dan ramalan peningkatan beban penyakit ini, pencegahan dan pengawalan masalah beban berganda mal pemakanan merupakan satu cabaran besar kepada penjagaan kesihatan negara kita. Usaha bagi memerangi dan menamatkan semua bentuk masalah mal pemakanan memerlukan suatu dasar pemakanan yang mampan, melibatkan dan merentasi semua sektor kerajaan, swasta, industri dan penduduk Malaysia sendiri. Dasar ini perlu dilaksanakan selari dengan konsep whole of government and whole of society. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, melalui DPKM 2.0, kerajaan beriltizam untuk meningkatkan dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan masyarakat. 3 matlamat Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia 2.0 ini adalah untuk meningkatkan status pemakanan, mengurangkan prevalen penyakit tidak berjangkit berkaitan pemakanan
dan memperkukuhkan sekuriti makanan dan pemakanan. Bagi mencapai matlamat dasar pemakanan kebangsaan Malaysia 2.0 ini, 13 strategi telah dibentuk untuk memastikan kesejahteraan pemakanan rakyat Malaysia. Kesemua strategi yang dirangka ini bersifat menyeluruh dan dirangka bagi memenuhi 3 matlamat di PKM 2.0 yang saya sebutkan sebentar tadi. Seiring dengan dasar yang digubal, kerajaan melalui pihak Kementerian Kesihatan pada masa yang sama turut menyemak semula Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia NPANM 2016-2025 yang menyokong strategi-strategi dalam dasar pemakanan kebangsaan Malaysia. Selain itu, isu-isu pemakanan utama negara seperti sekuriti makanan dan pemakanan juga telah diintegrasikan dalam dasar agro makanan DAN 2.0. Pihak Kementerian Kesihatan juga telah mengetui kluster keselamatan makanan dan pemakanan di bawah Jawatankuasa Kabinet Sekuriti Makanan Negara yang dipengusikan oleh saya sendiri. Dalam hal ini, isu-isu berkaitan sekuriti makanan dan pemakanan terutamanya semasa bencana merupakan antara perkara yang diberikan perhatian serius oleh kerajaan. Dengan semakan dasar ini juga adalah menjadi hasrat kerajaan untuk melahirkan generasi yang sihat melalui kesejahteraan pemakanan daripada usia muda. Dan sehubungan dengan itu, bagi memerangi masalah mal pemakanan di kalangan kanak-kanak dan remaja, satu jawatankuasa bersama yang melibatkan pelbagai agensi pemegang taruh yang berkaitan akan ditubuhkan dalam waktu yang terdekat. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya ingin menekankan bahawa dasar pemakanan kebangsaan Malaysia 2.0 ini adalah dasar kita bersama. Kerana kesejahteraan pemakanan adalah tanggungjawab kita bersama. Saya menyeru agar semua pihak dapat membawa agenda pemakanan ke hadapan dan mengintegrasikan komponen pemakanan ke dalam dasar-dasar kerajaan dan juga agensi-agensi lain yang berkaitan. Dalam hal ini, perancangan dan pelaksanaan strategi dasar dan pelan tindakan pemakanan yang komprehensif dan inklusif ini tidak akan berjaya dilaksanakan tanpa sokongan padu dan komitmen daripada semua pihak. Sebab itu, saya berharap agar di PKM 2.0 ini akan menjadi rujukan utama dan agenda pemakanan dapat diintegrasikan dalam pengumbalan dasar dan pembangunan pelan-pelan tindakan dalam negara. Saya doakan agar negara kita akan terus makmur dan sejahtera, terutamanya dari segi pemakanan, agar matlamat kita untuk mencapai bangsa yang sihat akan terlaksana. Ucapan terima kasih dan penghargaan saya kepada seluruh warga kerja KKM yang telah bekerja dengan komited dalam nak memastikan perkhidmatan pemakanan dan kesihatan dapat terus disampaikan dengan berkesan pada masyarakat, terutamanya dalam keadaan negara kita masih berada dalam fasa pemulihan bagi menamatkan wabak COVID-19 ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan dasar pemakanan kebangsaan Malaysia 2.0. Saya sudahi ucapan ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin atas ucapan perasmian sebentar tadi.
Seterusnya, hadirin sekalian, sampailah masanya ke acara kemuncak kita pada hari ini. Para div kehormat sekalian, mohon bersedia. Kita akan mula dengan kiraan 1, 2, 3. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan atas pelancaran Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia DPKM 2.0. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri, atas ucapan peresmian dan pelancaran DPKM 2.0 sebentar tadi. Majlis turut merakamkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Adham bin Baba, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi bin Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan 1, Yang Berhormat Datuk Aaron Argo Dagang, Timbalan Menteri Kesihatan 2, Yang Berbahagia Datuk Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan, Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan, Yang Berbahagia Datuk Dr. Chong Chi Kiong, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam, Yang Berusaha Puan Zalma Abdul Razak, Pengarah Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, di atas kesudian bersama-sama menyempurnakan gimik pelancaran sebentar tadi. Hadirin sekalian, untuk makluman, majlis diteruskan dengan berjemput semua hadirin untuk melayari Kembara Maya Potpuri Pemakanan atau Virtual Tour Nutrition Potpuri melalui pautan di ruangan komen atau dengan mengibas kod QR yang dipaparkan. Untuk makluman semua, Kembara Maya ini akan memberikan anda pengalaman 3D mengenai beberapa program dan inisiatif bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam usaha mencapai kesejahteraan pemakanan masyarakat. Mari kita lihat secara ringkas apa yang ada dalam Kembara Maya ini. Sekarang kita berada di pintu hadapan Kembara Maya.
Jika kita lihat di sebelah kiri, ini adalah kafeteria sihat. Kafeteria sihat merupakan satu pengiktirafan kepada premis makanan yang menyedia, menghidang dan menjual makanan dan minuman yang berkhasiat, bersih dan selamat. Sambil anda melawat ke setiap seksyen dalam Kembara Maya ini, anda bolehlah menekan ikon I untuk melihat info berkaitan inisiatif pemakanan di setiap seksyen. Di sebelah hujung sana, kita ada Pasar Raya. Kembara pemakanan sihat di Pasar Raya merupakan salah satu aktiviti bagi mendidik pengguna memilih makanan yang lebih sihat, contohnya yang mempunyai logo Healthier Choice Logo atau HCL. Kemudian, kita ada breastfeeding room atau bilik penyusuan susu ibu. Ini merupakan salah satu inisiatif untuk mempromosikan penyusuan susu ibu. Susu ibu adalah yang terbaik untuk bayi. Sekarang, kita masuk pula ke meeting room atau bilik mesyuarat. Di sini, kita boleh mendapatkan maklumat mengenai inisiatif penyajian hidangan sihat semasa mesyuarat atau PHSSM yang bertujuan menggalakkan penyediaan makanan yang lebih sihat dan selamat kepada ahli mesyuarat. Di sebelah bilik mesyuarat ini, kita dapat melihat info berkaitan Pusat Maklumat Pemakanan atau PMP yang berfungsi untuk menyebarkan maklumat pemakanan yang tepat dan terkini kepada rakyat melalui pelbagai platform. Pada peta Malaysia pula, dipaparkan Facebook PMP di setiap negeri untuk rujukan. Di sebelahnya pula kita ada Model Island Kitchen, simbolik kepada program Dapur Sihat Masyarakat DSM yang merupakan setting bagi memberi tunjuk ajar secara interaktif dan hands-on kepada masyarakat meliputi aspek perancangan menu, penyediaan hidangan sihat, pengubahsuaian resepi serta kebersihan dan keselamatan makanan. Jangan lupa ikuti media sosial bahagian pemakanan dengan menekan ikon yang ada di kaunter informasi ini. Selamat mengembara ke Kembara Maya Puak Puri Pemakanan melalui pautan di ruangan komen atau dengan mengimbas kod QR yang dipaparkan. Hadirin sekalian, sampailah kita ke penghujung majlis. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri dan semua yang terlibat dalam menjayakan Majlis Pelancaran DPKM 2.0. Akhir kata, merdu bertingkah alunan suara. Kadang tak sedar tersilap kata, andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Sekali lagi diucapkan terima kasih tidak terhingga di atas kehadiran anda pada hari ini. Dari saya, Hasndah Hanim Ahmad Kamil dan juga pihak penganjur Majlis Kementerian Kesihatan Malaysia. Kesejahteraan, pemakanan, tanggungjawab bersama. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, anda dijemput untuk bersama-sama menyaksikan sesi buah bicara DPKM 2.0 bersama Puan Zalma Abdul Razak, pengarah bahagian pemakanan sejurus selepas majlis ini. Sebentar saja lagi, jangan ke mana-mana.
Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada semua penonton Facebook Live kita pada hari ini. Untuk makluman semua, kita akan bersiaran melalui Facebook Live KKM dan boleh juga ditonton melalui YouTube KKM. Apa khabar semua penonton? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera. Alhamdulillah, kita baru sahaja selesai melancarkan Majlis Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia 2.0 yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang masih setia sehingga ke sesi bual bicara pada hari ini. Bagi mengupas dengan lebih lanjut tentang Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia 2.0 ini, kita akan bersama dengan panel jemputan kita iaitu Yang Berusaha Puan Zalma binti Abdul Razak, Pengarah Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan di hari ini saya akan perkenalkan panel jemputan kita. Mari saya ceritakan sedikit mengenai latar belakang beliau. Anak kelahiran Temerloh Pahang ini merupakan graduan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang sains makanan dan pemakanan. Seterusnya beliau menyambung pengajian di peringkat sarjana di Universiti Teknologi Mara. Beliau memulakan tugas sebagai penjawat awam pada tahun 1995 di Jabatan Kesihatan Negeri Perlis sebagai pegawai zat makanan. Kini beliau menerajui profesyen pegawai sains pemakanan sebagai pengarah bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar Puan Zalma? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Ain. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan atas kesudian untuk bersama-sama dengan kita pada sesi bual bicara pada hari ini. Baik Puan, kita akan teruskan dengan soalan yang pertama ya. Okay, boleh Puan ceritakan apa itu Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia ataupun DPKM? Terima kasih atas soalan itu ya Ain. Dasar Pemakanan Kebangsaan merupakan mandat kerajaan ya untuk memastikan kesejahteraan pemakanan rakyat di Malaysia lah ya. Dan Dasar Pemakanan Kebangsaan ini merupakan rujukan utama yang menggariskan hala tuju untuk pembangunan dan pelaksanaan program-program yang berkaitan pemakanan untuk semua ya. Dan untuk pengetahuan semua dan juga mungkin telah dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri Kesihatan Malaysia, Dasar Pemakanan Kebangsaan kita telah wujud sejak 2005 lagi ya, dan ini adalah merupakan Dasar Pemakanan bagi saya makan yang kedua untuk tahun 2020. Okey, tadi Puan ada sebutkan tentang Dasar Pemakanan Kebangsaan 2005 ya Puan. Boleh Puan ceritakan sedikit apakah sejarah macam mana terbentuknya Dasar Pemakanan pada 2005 ini dan juga mengapa dasar itu digubal pada ketika itu? Dasar Pemakanan yang pertama kita bentuk pada 2005 merupakan satu daripada komitmen kita ya dalam resolusi persidangan antarabangsa pemakanan ataupun International Conference on Nutrition yang diadakan di Rome pada Disember 1992 ya. So dah lama tu. Dan pada ketika itu memang kebanyakan negara di dunia ini mengalami masalah pemakanan yang agak teruk lah, masalah kebuluran dan sebagainya ya, dan masalah kekurangan nutrien di kalangan kanak-kanak umur bawah 5 tahun dan juga penyakit-penyakit tidak berjangkit, walaupun masa tu penyakit-penyakit tidak berjangkit ini tak banyak lagi tetapi telah ada ya pada ketika itu. Dan so penggubalan dasar ini adalah untuk memantapkan usaha bagi memerangi masalah kekurangan pemakanan ya, yang kronik yang berkaitan dengan pemakanan lah. So dasar ini membolehkan rakyat kita mencapai makanan yang berkhasiat, selamat ya, berkualiti dan mendapat maklumat yang tepat tentang pemakanan ya. Dan dasar pemakanan kita ketika itu bertujuan untuk memastikan kesejahteraan penduduk dicapai dan dikekalkan melalui pemakanan. So itu adalah dasar pemakanan kita yang pertama lah. Okay. Yang diterbitkan pada tahun 2005. Baiklah. Selepas 15 tahun pelaksanaan DPKM 2005, apakah kejayaan ataupun success story daripada DPKM 2005 ini yang telah dicapai sehingga kini? Lama tu ya Ain, 2005. So dalam lebih daripada 15 tahun ya baru kita menggubal dasar kita yang siri yang kedua ini. Dan sebenarnya untuk Dasar Pemakanan Kebangsaan ini kita terjemahkan dasar ini ke dalam Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan ya, yang merupakan satu plan komprehensif yang melibatkan semua sektor, dan pelaksanaan ini bukan saja oleh Kementerian Kesihatan Malaysia tetapi juga oleh kementerian-kementerian lain dan sektor-sektor lain lah ya. Dan contoh kejayaan kita ya yang dalam Dasar Pemakanan yang pertama ini adalah program yang kita namakan Program Pemulihan Kanak-kanak Kekurangan Zat Makanan. Sebenarnya program ini kita telah mulakan pada tahun 1989 lagi lah. Tetapi dengan adanya dasar 2005 tu, kita telah mempergiatkan lagi kita punya usaha untuk menangani masalah kekurangan zat makanan di kalangan kanak-kanak
berumur bawah 6 tahun ya. Dan banyak kejayaan yang kita lihat hasil daripada program PPKZM ini ya. Contohnya pada tahun lepas ya, kita ada 7,100 penerima ya. Iaitu terdiri daripada kanak-kanak yang berumur bawah 6 tahun. Dan kita dapati hampir 70% kanak-kanak telah berjaya mencapai status berat badan berdasarkan piawaian ataupun standard WHO. So, itu merupakan salah satu kejayaan yang kita rasakan dalam kita usaha membantu meningkatkan taraf makanan kanak-kanak ya. Dan kita juga ada program bantuan yang disasarkan kepada golongan yang marginalized group lah ya. Contohnya orang asli, di mana kita mengadakan program community feeding yang kita panggil secara ringkasnya PCF. Dan pada tahun ini ya, sehingga April 2001 terdapat 47 buah pusat community feeding ya. Dan di sini kita memberi makan secara aktif kepada anak-anak ini ya. Dan juga kita mempunyai sukarelawan untuk menjalankan aktiviti, dan penerima program ini semasa adalah 1,383 kanak-kanak ya. Hingga tahun 2020 ya. Sehingga kinilah kita ada sehingga 1,000 lebih ya. Dan kita juga bekerjasama dengan kementerian lain ya dalam melaksanakan aktiviti pemakanan, termasuklah dengan Kementerian Pendidikan, kerana kita ingin mendidik pemakanan ini kepada anak-anak kita lah, supaya tabiat tersebut dibawa sehingga mereka dewasa. Contohnya adalah program hidangan berkhasiat di sekolah ataupun kita panggil HITS ya. Dan sehingga April 2021 terbanyak 72 buah sekolah yang mengambil bahagian, yang melibatkan 18,000 orang murid. Dan oleh kerana kita berada dalam keadaan pandemik, program ini kita terhenti sebentar lah sebab kanak-kanak tidak hadir ke sekolah ya. Dan di samping itu kita juga mengadakan kerjasama dengan pihak industri dalam usaha untuk menghasilkan produk yang lebih sihat ya. Contoh usaha yang kita lakukan adalah pemberian logo pilihan sihat kepada produk makanan yang mematuhi kriteria healthy choice kita lah ya. Dan sehingga Mei 2021 kita dapati sebanyak 447 produk telah diberi pengesahan HCL ya. Tak banyaklah berbanding dengan beribu-ribu produk yang ada di pasaran ya. Tapi memang boleh nampak lah kan pun di pasaran ya, tu nampak yang logo warna merah tu. Yang itu produk HCL. Produk HCL, itu merupakan produk yang lebih sihat berbanding makanan dalam kategori yang sama ya. Dan last sekali mungkin saya perlu highlight adalah dari segi hard policy lah. Dari segi kita punya dasar yang kita laksanakan semenjak tahun 2019 ya, 1 Julai 2019, iaitu dasar kita untuk mengenakan cukai eksis kepada minuman manis bergula, sugar sweetened beverages ya. Kerana kita tahu rakyat kita ini mereka suka kepada minuman yang manis, dan kita cuba untuk menggalakkan industri membuat reformulasi terhadap produk. So sekiranya paras gula melebihi daripada nilai yang kita telah tetapkan, mereka dikenakan teks lah. So harga minuman manis ni mungkin akan jadi lebih mahal, dan minuman yang kurang gula ni lebih murah lah. So dengan itu menggalakkan rakyat kita untuk mengambil pilihan makanan yang lebih kurang manis lah ya. Ya. Okey Puan, saya kira macam begitu banyak ya sebenarnya kejayaan yang kita telah capai melalui DPKM 2005 ini. Jadi Puan, mengapa DPKM 2000 ini kita semak semula pada tahun ini? Mengapa kita beralih pula kepada DPKM 2.0? Ya, Ain ya, walaupun kita mendapat kejayaan ya dalam pelaksanaan DPKM 2005, tetapi kita menghadapi cabaran-cabaran baru ya dalam kita punya negara ya, terutamanya dari segi corak pemakanan rakyat ya, masalah kekurangan zat makanan, masalah berlebihan pemakanan ya, yang kita panggil double burden of malnutrition ataupun beban berganda malpemakanan ya, dan juga prevalent peningkatan prevalent penyakit-penyakit. So dia punya isu tu tak kurang ya, walaupun kita telah berjaya to address a few issue, tetapi banyak lagi isu yang kita perlu tangani ya dalam menangani isu pemakanan rakyat di Malaysia. Sebab itulah kita menyemak semula ya, supaya dasar kita ini selaras dengan isu-isu semasa kita dan juga selaras dengan komitmen kita di peringkat antarabangsa sebagaimana yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan, iaitu Matlamat Pembangunan Mampan, Sasaran Pemakanan Global, kita punya rancangan Malaysia ke-12 dan juga Wawasan Kemakmuran Bersama ya. So kita cuba nak selaras dengan komitmen kita di peringkat kebangsaan dan global. Sebab itulah kita menyemak semula dasar pemakanan ini. Okey, tadi Puan ada jelaskan ya mengapa dasar ini disemak semula, antaranya disebabkan oleh perubahan corak pemakanan rakyat Malaysia dan juga peningkatan prevalence penyakit-penyakit di Malaysia ya.
Jadi Puan boleh terangkan macam mana sebenarnya situasi pemakanan di dalam negara kita sekarang ni berbeza dengan yang dekad yang lalu lah? Ya, Ain, sebagaimana yang saya maklumkan di peringkat awal tadi ya, masalah negara kita sedang menghadapi masalah double burden of malnutrition ataupun beban berganda mel pemakanan ya, di mana peningkatan masalah ataupun isu obesiti ya, dan juga di kalangan orang dewasa, dan juga masalah kekurangan di kalangan kanak-kanak, terutama kanak-kanak bawah 5 tahun lah. Itu yang kita panggilkan masalah beban berganda mel pemakanan ya. Kurang dan lebih. Ya, kurang dan lebih berlaku dalam dalam waktu yang sama, dan mungkin berlaku dalam keluarga yang sama, mungkin berlaku di kalangan adik-beradik dan sebagainya lah. So adalah satu masalah yang common ya, yang berlaku di Malaysia sekarang ini. Dan sebenarnya masalah double burden of malnutrition ini bukan sahaja melanda negara Malaysia lah, tetapi dia seluruh dunia ya. Kebanyakan negara di dunia memang menghadapi masalah double burden of malnutrition. Cuma keseriusan dia tu bergantung kepada negara, sebab ada yang lebih kepada obesiti, ada yang lebih kepada kekurangan zat makanan ya. Dan jika kita lihat kepada tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan ya, kita dapati prevalence ya, bantut ini menunjukkan trend yang meningkat ya. Sepatutnya trend ini adalah menurun ya seiring dengan pembangunan negara kita. So kita expectkan dia menurun. Tetapi tidak, dia meningkat ya. Bantut di kalangan kanak-kanak bawah 5 tahun ya. Dan kita dapati data yang terkini 2019 hampir 22% anak-anak kita yang bawah 5 tahun ini mengalami masalah. Satu daripada 5 1 kanak-kanak daripada 5, jika kita lihat 5 orang kanak-kanak, seorang tu akan bantut. Ada bantut ya. So walaupun masalah berlebihan berat badan di kalangan kanak-kanak bawah 5 tahun adalah dalam trend yang menurun lah ya. So kita tak bimbang sangat, tapi kita masukkan juga strategi ya bagi mencegah obesiti dan berlebihan berat badan di kalangan kanak-kanak, kerana kita takut perkara tersebut akan bawa kepada mereka apabila mereka dewasa ya. Dan di kalangan remaja kita dapati masalah berlebihan berat badan dan obesiti adalah lebih serius lah berbandingkan kanak-kanak tadi. Dan yang data terkini menunjukkan 15.6% ya, remaja kita mengalami masalah berlebihan berat badan, dan 14% adalah 15.6% adalah obes, dan 14.8% adalah berlebihan berat badan. So maknanya hampir 30% ya, lebih daripada 30% remaja kita mengalami masalah berlebihan badan ataupun obesiti. Itu perkara yang sangat serius lah kita rasa, dan data daripada yang dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan juga menunjukkan bahawa remaja kita di sekolah memang bermasalah obesiti dan juga berlebihan berat badan ya. Dan sama juga dengan orang dewasa ya, masalah obesiti dan berlebihan berat badan ni memang semakin meningkat. Dan kita dapati separuh daripada rakyat Malaysia ini ya, kalau ada 2 orang, seorang tu memang akan mengalami masalah berlebihan berat badan dan obesiti ya. Dan kalau kita tengok kepada penyakit-penyakit berkaitan pemakanan ya, penyakit kronik juga, diabetes telah meningkat ya, daripada 11.2 pada 2011 kepada 18.3 kepada 2019. Walaupun alhamdulillah prevalent diabetes dan juga hyperkolesterolemia tu agak menurun ya. So itu suasana pemakanan di dalam negara kita. Dan jika kita lihat kepada wanita di kumpulan umur reproduktif, dapati hampir 30% mengalami masalah anemia ya. Yang kita katakan tadi, kita menghadapi masalah beban berganda mel pemakanan, sama ada undernutrition ataupun overnutrition. Itulah suasana di negara kita pada ketika inilah. Macam mana pula dengan corak pengambilan makanan rakyat Malaysia pun? Corak pengambilan makanan berdasarkan data yang kita kumpulkan memang tak berapa baik lah ya. Ini tak berapa baik, di mana kalau kita lihat kepada kita punya panduan diet Malaysia ya, kita untuk panduan diet Malaysia kita highlightkan lebih kepada pengambilan buah-buah dan sayur. Kerana pengambilan buah-buah dan sayur ni kita tahu boleh membantu untuk mengurangkan risiko kita mendapat penyakit-penyakit kronik yang saya sebutkan tadi lah. Dan juga boleh membantu in terms of kita menjaga badan kita supaya tidak berlebihan berat badan ataupun obes ya. Dan data yang kita ada menunjukkan bahawa 95% orang dewasa Malaysia tidak makan buah dan sayur yang cukup. Maknanya hanya 5%. Hanya 5% rakyat Malaysia ya, sangat rendah yang mengambil buah dan sayur yang cukup. Mungkin kita mengambil buah ataupun mengambil sayur, tapi dalam kuantiti yang tidak cukup ya. Di mana kalau ikutkan panduan diet Malaysia, kita menyarankan pengambilan buah
2 sajian satu hari dan sayur sekurang-kurangnya 3 sajian ya. Mungkin kita ambil sayur tapi mungkin kita ambil 1 sajian saja ya. Buah 1 sajian saja ya. So ambil tapi mungkin tak cukup lah. So kita dalam kita punya dasar kita tekankan dari segi pengambilan makanan buah dan sayur dalam memberi pendidikan dan juga menyediakan persekitaran yang bantulah rakyat kita untuk mengamalkan pemakanan sihat ini. Baik, memang membimbangkan ya kita punya statistik di Malaysia ni pun. Saya kira penggubalan dasar pemakanan ini sangat tepat pada masanya lah bagi menangani masalah-masalah yang semakin meruncing ni ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian, kita berehat dulu sebentar tapi sebelum itu kita saksikan sedikit bingkisan yang disediakan. Silakan. Pegawai Sains Pemakanan atau nutritionist di Kementerian Kesihatan Malaysia berperanan memberi perkhidmatan pemakanan di peringkat klinik kesihatan, hospital dan juga komuniti. Perkhidmatan yang diberi merangkumi aktiviti berbentuk advokasi, promosi, pemulihan dan intervensi pemakanan. Pelaksanaan program dan aktiviti pemakanan mensasarkan semua peringkat umur dari ibu hamil, bayi dan kanak-kanak sehingga ke warga emas. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai bahagian pemakanan dan ingin berinteraksi dengan nutritionist di Kementerian Kesihatan Malaysia, sila layari laman sesawang dan media sosial bahagian pemakanan seperti yang tertera. Okey, kembali semula kita dengan sesi bual bicara bersama pengarah bahagian pemakanan yang berusaha Puan Zalma binti Abdul Razak. Kita mengupas mengenai dasar pemakanan kebangsaan Malaysia 2.0 yang baru sahaja dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Baik Puan, kita sambung sesi kita ya Puan. Ya. Berbalik semula kepada dasar pemakanan kebangsaan Malaysia 2.0, boleh Puan terangkan apakah hala tuju dasar ini dan apakah misi dan visinya? Dasar kita ya di PKM 2.0 ini adalah satu usaha untuk menggembeling tenaga semua pihak lah ya, bukan saja Kementerian Kesihatan tetapi kementerian ataupun agensi swasta dan kerajaan untuk kita mencapai tahap pemakanan rakyat Malaysia yang optimum ya, tahap yang optimum. Dan kita telah tetapkan visi untuk kita punya dasar ini iaitu untuk mencapai kesejahteraan pemakanan untuk bangsa yang sihat. So yang keyword dia adalah kesejahteraan pemakanan untuk bangsa yang sihat ya. Dan untuk mencapai visi ini kita telah menetapkan 3 misi ataupun objektif yang utama ya. Iaitu yang pertama untuk mengurangkan beban berganda pemakanan dalam kalangan penduduk yang saya ceritakan tadi tentang masalah-masalah yang kita hadapi dalam negara. Dan yang kedua so itu adalah misi kita punya misi ya untuk mencapai ataupun mengurangkan beban berganda pemakanan. Dan yang kedua isu yang penting juga dalam negara kita ya, iaitu untuk mempertingkatkan sekuriti makanan dan pemakanan melalui sistem makanan yang mampan ya. So kalau kita untuk kita meminta rakyat kita untuk makan secara sihat dan sebagainya, kita perlu ada sekuriti makanan dan pemakanan ya. Bukan saja ada makanan di dalam negara, tetapi ada makanan yang berkhasiat dalam negara dan boleh diakses oleh penduduk ya dalam negara kita. So mereka boleh mencapai kesejahteraan pemakanan ya dan akhirnya melahirkan bangsa Malaysia yang sihat lah. Ya. Dan misi kita yang 3 adalah untuk memperkukuhkan kerjasama dan perkongsian pelbagai sektor dalam melaksanakan strategi serta program yang spesifik dan sensitif pemakanan ya, program yang nutrition sensitive and also nutrition specific ya. So dalam dasar pemakanan kita yang pertama pun kita ada ya, tetapi dalam dasar pemakanan yang kedua ini di PKM 2.0 kita perkukuhkan lagi kerjasama dan usaha-sama dan kita nampak kita sedang menuju ke arah tersebut ya dengan pelancaran dasar oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
dan juga sokongan yang kita dapat daripada pelbagai pihak, ya, kementerian dan agensi dan sebagainya, kita nampak ada cahaya yang cerah lah, yang lebih cerah ya berbanding dengan dasar pemakanan kita yang pertama untuk kita melaksanakan program ataupun aktiviti yang sensitif pemakanan dan spesifik pemakanan. Okey. Bagaimana Puan dasar ini boleh menangani masalah beban bergandengan pemakanan ataupun apakah strategi utamanya yang terdapat dalam dasar baru ini? Ya, dalam dasar kita ini kita telah menetapkan strategi ya, 13 strategi yang kita telah rangka ya dengan mendapat input daripada pelbagai pihak ya. Dan secara ringkasnya strategi ini merangkumi aspek tadbir urus ya, governance, pengukuhan kapasiti ya untuk orang yang ingin melakukan ataupun melaksanakan program ataupun aktiviti pemakanan, penyediaan persekitaran yang menyokong amalan pemakanan sihat. Ini adalah sangat penting ya, kerana jika sekiranya kita ingin melihat rakyat Malaysia ini mengamalkan pemakanan sihat, persekitaran perlulah menyokong ya. Kerana kalau persekitaran tidak menyokong, so adalah agak sukar untuk mereka mengamalkan pemakanan sihat. Contohnya kalau kita makan di luar lah ya. Kalau kita makan di luar dan kita tahu makan di luar adalah salah satu daripada tabiat rakyat Malaysia because of kita punya cara hidup terkini ya. Dan sekiranya tidak ada makanan yang sihat di luar sana, so macam mana rakyat kita nak mengamalkan pemakanan sihat ya. So itulah pentingnya kita mengadakan satu persekitaran yang menyokong pemakanan sihat. Dan antara satu lagi strategi yang kita rasakan penting adalah pengukuhan pelaksanaan program di semua peringkat dan di semua agensi ya. So sekiranya kita ada satu program ataupun program pemakanan yang begitu kukuh, melibatkan semua orang, melibatkan semua peringkat umur, melibatkan semua rakyat yang ada di negara kita, kita harap kita punya masalah-masalah yang saya nyatakan tadi tidak akan adalah dalam negara kita. Itu adalah harapan kita ya. Puan boleh terangkan apakah elemen-elemen baru yang terdapat dalam dasar ini? Berbanding dengan dasar 2005, kita ada beberapa elemen baru, iaitu yang pertama adalah pengukuhan aspek tabir urus ya, tabir urus dan pemakanan dan juga komitmen politik ya. Dan kita memang lihatlah ada pengukuhan dari segi tabir urus dan juga komitmen politik dengan di mana kita mendapat sokongan penuh ya untuk pelaksanaan dasar ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan sebagaimana saya maklumkan tadi, aspek security makanan ya adalah sangat penting ya. Dan kita juga bekerjasama yang sangat erat dengan kementerian-kementerian lain, contohnya Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dalam menyediakan security makanan dan pemakanan kepada rakyat kita ya. Dan kita juga menekankan kepada intervensi kepada kumpulan rentan, contohnya orang asli, pendalaman, miskin bandar ya, dan golongan berkeperluan khas ya. Jadi tak ada sesiapa pun yang kita tinggalkan ya. Tak ada siapa. Semua kita masukkan dalam dasar ini, kita ambil kira ya. Ya, semua masukkan dan juga kita juga mengambil kira keadaan kecemasan ataupun bencana lah. Kerana kita ambil pengajaran ya daripada keadaan COVID-19 dan juga mungkin banjir besar dan sebagainya. So kita masukkan juga komponen bagi pemakanan semasa kecemasan dan bencana dalam dasar pemakanan kita yang baru ini. Baik Puan. Tadi kita dimaklumkan kita ada 13 strategi di dalam dasar yang baru ini. Jadi bagaimana strategi ini sebenarnya dilaksanakan? Sebagaimana yang saya maklumkan di peringkat awal tadi, sebenarnya dasar ni is just dasar ya. So buku dia nipis je, tak tebal ya. Tetapi kita masukkan pelaksanaan dasar ini dalam Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia ataupun kita panggil NPAM, NPANM ya. Dan sehingga kini sebenarnya kita telah ada 3 siri NPAN ya, iaitu NPAN yang pertama, NPAN yang kedua dan NPAN yang ketiga. Dan NPAN yang ketiga adalah untuk pelaksanaan tahun 2016 hingga tahun 2025. Ya, itu adalah NPAN kita yang terkini. Dan kita dalam proses menyemak semula pelan tindakan ini dan perkara-perkara baru di dalam dasar DPKM 2.0 kita masukkan di dalam semakan NPAN kita lah. Ya. Dan dalam NPAN ini kita telah tetapkan beberapa banyak aktiviti sebenarnya. Kalau kita dapat laksanakan semua aktiviti dalam NPAN, saya rasa berkemungkinan besar kita tak akan ada masalah pemakanan ya. Tetapi kita juga menghadapi kekangan untuk melaksanakan sebab aktiviti terlalu banyak. Indikator pun terlalu banyak ya. Dan kita telah tetapkan indikator yang perlu dicapai di peringkat kebangsaan, negeri, oleh KKM dan juga oleh kementerian-kementerian lain ya, bukan saja KKM. Dan kita memang pantaulah, kita dapatkan laporan dan sebagainya. Dan di sini saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak-pihak yang terlibat yang membantu kita dalam pelaksanaan program dan juga memberi kita update dari segi data-data indikator yang telah kita tetapkan ya.
Dan indikator ini kita pantau secara berkala melalui mesyuarat Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan yang dipengusikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan Malaysia dan juga Jawatankuasa Penyelaras Kebangsaan untuk Makanan dan Pemakan melalui 6 kumpulan teknikal ya. So di bawah NPAN ini kita ada 6 kumpulan teknikal, orang yang membuat kerja lah. NPAN tu dia punya plan ya, tetapi orang yang buat kerjanya adalah di bawah kumpulan kerja teknikal di bawah NPAN. Ataupun KKT ya pun. Ya. Okey, apakah pula peranan stakeholder ataupun pemegang taruh terutamanya kementerian dan agensi kerajaan dan swasta yang lain dalam membantu menjayakan dasar pemakanan kita ini? Ya, Ain ya, kita jika tuan-tuan dan puan kembali semula kepada kita punya majlis pelancaran ya. Majlis pelancaran ini kita telah letakkan satu tema ya, iaitu kesejahteraan pemakanan tanggungjawab bersama. So itu kepentingan adalah yang bersama. Tanggungjawab bersama adalah adalah sangat penting ya, kerana kita tahu Kementerian Kesihatan ini tidak boleh melakukan semua perkara ya tanpa bantuan daripada pihak-pihak pemegang taruh yang lain lah. So dalam MPAN ini dan dalam dasar ini kita harapkan pemegang taruh boleh membawa agenda pemakanan ke tengah lah ya. Maknanya setiap kementerian, sama ada Kementerian Pertanian ke, Kementerian Pendidikan ke, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ke, perlulah membawa agenda pemakanan ke hadapan ya. Dan juga mengintegrasikan komponen pemakanan ke dalam pembangunan dasar dan pelan tindakan masing-masing ya. So setiap kementerian ataupun agensi apabila membuat dasar, ambil kira tentang pemakanan ya. Sebab kerana tadi kita kata tentang program ataupun aktiviti ataupun dasar yang sensitif dan juga spesifik pemakanan ya. Dan di selain daripada agensi kerajaan dan swasta, kita juga peranan industri ya. Kita tidak melupakan peranan industri di mana mereka bertanggungjawab untuk menyediakan produk makanan yang lebih sihat kepada masyarakat kita lah. So mereka boleh membantu, contohnya macam kita nyatakan tadi program Heritage Choice Logo HCL. Syarikat yang pengeluar produk makanan mengeluarkan produk makanan yang lebih sihat so that rakyat kita boleh mendapat pilihan makanan yang lebih sihat di luar sana lah. Ya, selain daripada pengeluar produk makanan, restoran-restoran juga ya memainkan peranan yang penting. Yang mana saya nyatakan tadi bahawa persekitaran itu sangat penting ya untuk menyokong amalan pemakanan sihat di kalangan rakyat kita. So restoran-restoran ni ya, walaupun mungkin nampak peranan dia kecil ya, iaitu dengan menyediakan pilihan menu yang lebih sihat ya. Baik, itulah tadi peranan-peranan stakeholder kita dan juga pemain industri ya pun. Okey, soalan yang seterusnya ataupun ini soalan terakhir kita lah ya pun. Boleh pun berikan sedikit kata-kata akhir yang mewakili Kementerian Kesihatan Malaysia selaku agensi peneraju bagi pelaksanaan dasar ini. Ya, ini sebagai kata-kata akhir saya ya. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas sokongan kepada dasar ini dan juga majlis pelancaran kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan Malaysia atas sokongan terhadap semua program pemakanan pada ketika ini. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada kumpulan kerja teknikal ya, dasar pemakanan dan Jawatankuasa Penyelaras Kebangsaan untuk Makanan dan Pemakanan ya, yang terlibat secara teruslah ya dengan dalam kita merangka dasar ini. Dan di mana kita tahu bahawa kumpulan kerja teknikal ini dianggotai oleh wakil-wakil kementerian dan agensi lah, kerajaan dan bukan kerajaan ya. So harapan saya agar dasar pemakanan kebangsaan 2.0 di PKM 2.0 akan menjadi pemangkin ya dalam mengintegrasikan agenda pemakanan dalam pembangunan dasar-dasar negara ya. Dengan itu kita dapat melahirkan aktiviti ataupun program pemakanan yang dapat meningkatkan taraf pemakanan masyarakat bagi mencapai visi kita tadilah ya, ke arah kesejahteraan pemakanan untuk bangsa yang sihat. Okey, itu saja. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Selesai sudah majlis kita pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Zalma Abdul Razak, Pengarah Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ingin mendapatkan salinan buku dasar pemakanan kebangsaan 2.0 ini, bolehlah melayari laman sesawang bahagian pemakanan di www.nutrition.moh.gov.my. Okey, dengan ini tamatlah sudah sesi bual bicara kita pada hari ini. Diharapkan semua penonton dapat lebih memahami tentang dasar pemakanan kebangsaan yang baru sahaja dilancarkan. Dan akhir kata, amalkan cara hidup yang sihat melalui pemakanan dan konsep suku-suku separuh dan jaga diri, jaga SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.